Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Ingati pertempuran Karbala, pengerusi Syiah Malaysia dan 22 pengikut ditahan. Kesihatan mata akan dicadang sebagai satu daripada komponen penjagaan kesihatan prima negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, kita mulakan laporan Buletin Pagi dengan perkembangan jerebu di Sarawak. Kualiti udara membabitkan beberapa kawasan di negeri itu dilaporkan kian merosot hingga pagi ini. Dan untuk butiran lanjut, kita terus bersama Adib Osman di Kuching, Sarawak. Jadi Adib, bagaimana dengan keadaan terkini jerebu di sana? Silakan. Baik, terima kasih Syahira di Seri Pentas. Setakat ini 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan kawasan Seri Aman merupakan kawasan terbaru memasuki kategori berkenaan. Setakat jam 9 pagi tadi, Kuching dan Semerahan masih lagi menunjukkan peningkatan dengan masing-masing mencatatkan bacaan 231 IPU dan 207 IPU. Seri Aman pula mencatatkan bacaan 230 IPU. Selain itu, 5 kawasan lain di negeri ini yang turut terjejas dengan mencatatkan bacaan tidak sihat dan 5 kawasan terbabit adalah Serike dengan bacaan 170 IPU, Miri 158 IPU, Kuala Baram 114 IPU, ILP Miri 140 IPU dan Sibu dengan 172 IPU. Dalam pada itu, menurut laporan Jabatan Alam Sekitar Negeri, sejumlah 6 titik panas dikenal pasti di seluruh negeri setakat ini. Manakala di kawasan serantau pula, kawasan Kalimantan Indonesia dilihat kawasan yang paling teruk terjejas dengan mencatatkan 1041 kawasan titik panas dan Sumatera dengan mencatatkan 134 kawasan. Keadaan ini sekaligus telah menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara yang serius di negeri ini. Dan kepada orang ramai khususnya di 3 kawasan yang paling teruk terjejas untuk diingatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar dan menggunakan topeng muka yang bersesuaian. Saya kira setakat itu laporan saya daripada Kuching dan kita kembali kepada Syahira di Seri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Adib atas perkembangan itu tadi. Jaga diri di sana. Kita ke laporan seterusnya. Seorang lelaki lemas selepas cuba menyelamatkan anaknya ketika mandi di air terjun Camang, Bentong, Pahang. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Yusof Yunis berkata, mangsa Chong Aun Guan, 48 tahun, dikatakan cuba menolak anaknya Chong Zeng Chi, 14 tahun, yang hampir lemas ke tepi batu sebelum dirinya sendiri lemas. Selepas menyelamatkan anaknya pada mangsa kemudian dilihat terapung di permukaan air. Isteri mangsa yang berada di lokasi kejadian kemudian menjerit meminta bantuan orang ramai. Orang ramai yang menarik mangsa ke daratan kemudian cuba memberikan bantuan pernafasan CPR tetapi gagal menyelamatkan mangsa. Mangsa yang bekerja sebagai pengurus syarikat pemasaran difahamkan berkelah di air terjun berkenaan bersama ahli keluarganya. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Bentong untuk bedah siasat. Pengerusi Syiah Malaysia Kamil Zuhairi Abdul Azizi antara 22 pengikut ajaran itu yang ditahan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di sebuah markas Hauzah Ar-Ridha di Taman Seri Gombak, Selangor kemarin. Serbuan dibuat selepas JAIS menerima maklumat mereka berkumpul bagi memperingati pertempuran Karbala menjelang Hari Ashura Isnin depan. Timbalan Pengarah Pengurusan JAIS Azlinda Azman berkata pihaknya melakukan serbuan selepas menerima aduan orang awam berkaitan aktiviti dilakukan penganut Syiah di Gombak. Hasil risikan mendapati perjumpaan diadakan dalam kalangan mereka yang turut dihadiri Kamil Zuhairi serta beberapa orang disyaki pengikut Syiah. Tangkapan dilakukan JAIS mengikut Seksyen 12-C Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995. Sampai kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kamil Zuhairi dan 21 pengikutnya dibawa ke Pejabat Agama Islam Daerah Paid Gombak untuk tindakan selanjutnya. Pihak JAIS memohon kerjasama orang ramai memaklumkan sebarang aktiviti yang mencurigakan berkaitan kesalahan jenayah syariah ke talian hotline 1800 882424. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan tiada permintaan ekstradisi penceramah bebas Dr. Zakir Naik. Itu jelas Tun Dr. Mahathir ketika diminta mengulas mengenai pertemuannya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Rusia. Dia mention the name aja, tapi dia tak ulas apa dia masalah
apa yang dia nak daripada kita, dia tak ulas. Sebaliknya, dia tumpu sepanjang masa untuk menjelaskan masalah Jammu Kashmir. Sebelum ini, media India melaporkan Modi meminta Tun Dr. Mahathir mengekstradisi Dr. Zakir Naik untuk berdepan pendakwaan di negara berkenaan. Pendakwaan berhubung kesalahan pengubahan wang haram, menyokong aktiviti keganasan dan mencetuskan ketegangan agama. Sementara itu, Malam Islam Bersatu bersama pendakwa bebas Dr. Zakir Naik di Masjid Cina Kerubung Melaka berlangsung dengan aman malam tadi. Kira-kira 5,000 orang hadir, sebahagiannya sejak dari jam 5.30 petang lagi. Program anjuran Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Negeri itu dimulakan dengan solat maghrib yang diimamkan sendiri oleh Dr. Zakir sebelum diteruskan dengan bacaan Yasin dan doa diketuai Mufti Melaka, Dato' Abdul Halim Tawil. Tinjauan mendapati kehadiran pendakwah bebas itu dikawal ketat anggota polis. Dr. Zakir juga tidak menyampaikan sebarang tazkirah ataupun ceramah sehingga majlis selesai. Turut hadir pada majlis itu Ahli Majlis Tertinggi Bersatu yang juga pengerusi masjid berkenaan Datuk Muhammad Rafiq, Naiza Muhyiddin, Pesuruhjaya PAS Melaka Kamarudin Siddiq dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional BN. Terdahulu, poster program Malam Islam Bersatu yang dimuat naik Datuk Muhammad Rafiq tersebar di media sosial dan menjadi persoalan susulan kontroversi melibatkan Dr. Zakir sebelum ini. Ketua Menteri Melaka Adli Zahari pada 19 Ogos lalu juga mengumumkan bahawa kerajaan negeri tidak akan membenarkan Dr. Zakir mengadakan sebarang ceramah di negeri itu kecuali sebagai pelancong. Penganjuran program itu turut mendapat tentangan DAP Melaka yang mendakwa tindakan Datuk Muhammad Rafiq menjemput Dr. Zakir atas kepentingan politik dan untuk menjadikan dirinya wira dalam memperkasakan institusi Islam khususnya di Melaka. Kementerian Kesihatan akan membawa cadangan untuk memasukkan kesihatan mata sebagai satu daripada komponen penjagaan kesihatan prima negara ke mesyuarat pasca Kabinet Kementerian itu dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, cadangan itu susulan saranan yang dikemukakan oleh Persatuan Optometris Malaysia AMO. Menurutnya, Akta Optik 1991 akan dibubarkan dan diganti dengan akta baru, sekaligus menjadikan bidang optometris lebih mantap dari segi profesionalisme dan tadbir urusnya. Usaha ini sebagai satu apa yang diistilahkan sebagai menyambut Hari Kesedaran Mata Sedunia ataupun the National Eye Health Awareness seluruh dunia adalah satu yang saya kira bertepatan dengan semangat dan tema untuk rakyat kita mendapat treatment, mendapat rawatan ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kempen kesedaran kesihatan mata kebangsaan NEHA 2019 peringkat Kuala Selangor. Turut hadir Presiden AMO Woon Pak Siong. Dalam ucapannya, beliau berkata jika kesihatan mata menjadi salah satu komponen penjagaan kesihatan primer, ia membantu pengesanan penyakit mata di peringkat awal. Ini kerana 80% kes kebutaan dan penglihatan terhad boleh dicegah atau dirawat melalui pengesanan awal. Pada majlis berkenaan, kira-kira 300 cermin mata diberikan secara percuma kepada individu yang memerlukan, khususnya daripada golongan B40 selepas menjalani pemeriksaan mata. Cadangan memboikot produk keluaran bukan Bumi Putra dilihat tindakan merugikan serta mampu menyebabkan perpecahan dalam kalangan rakyat. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, budaya multilateralisme wajar diterapkan dalam kalangan rakyat bagi mengelakkan berlakunya perang dagangan. Justru rakyat Malaysia wajar melakukan perdagangan yang bebas dan adil agar segala usaha kerajaan membangunkan ekonomi berhasil. Malah katanya rakyat perlu terus menyokong usaha membeli barangan buatan Malaysia sekaligus membuktikan semangat cintakan negara. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena perasmian Pesta Kebudayaan Cina Malaysia ke-36 di Alustar Kedah. Pesta berlangsung selama 3 hari di 3 lokasi berasingan di sekitar Bandaraya Alustar iaitu di Pertubuhan Kebajikan Sanxing, Dewan Perhimpunan Cina Kedah dan Stadium Sultan Abdul Halim.
Sementara itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, walaupun pihaknya menyokong usaha mendahulukan produk halal atau Muslim, tindakan memboikot produk keluaran bukan Bumi Putra tidak membawa keuntungan kepada negara. Komitmen kerajaan negeri Perak adalah Buy Malaysian First. Tapi kempen yang lain ini pada saya tak perlulah kita terlalu gembar-gemburkan, kerana saya fikir elok kita golongan rakyat mengambil berat tentang apa yang telah dititahkan oleh Kebawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan untuk kita memelihara keharmonian yang ada di dalam negeri Perak ni. Jika kita memulakan sesuatu usaha hingga boleh menyentuh sensitiviti orang lain dan yang seperti yang titah tuanku bermula dengan ucapan kebencian, maka ianya boleh mengakibatkan satu perkara yang amat tidak baik di negeri kita. Beliau ditemui selepas merasmikan program Merdeka Komuniti Peringkat Negeri Perak di Arena Merdeka Tapah Perak. Baik, sebagai anak tentunya hati terusik apabila terpaksa meletakkan ibu di rumah kebajikan. Namun demi keselamatan dan kesihatan ibu, ia keputusan yang sukar untuk dilakukan. Itu luahan Aslin Sabtu yang merayu bantuan pihak berkaitan untuk menempatkan ibunya berusia 64 tahun ke rumah orang tua. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Menceritakan keperitan ditanggung, Aslin berkata ibunya Nurliah Seman yang mengalami masalah mental sebelum ini boleh berjalan seperti biasa. Nurliah mula terlantar selepas tak terbabit kemalangan kira-kira 7 bulan lalu. Sejak itu, Aslin yang juga mengalami masalah mental dan tinggal bersebelahan rumah ibunya di Kampung Bukit Godik, Semabuk Melaka, terpaksa menggalas tanggungjawab menjaga ibunya. Akui Aslin 39 tahun, 3 lagi adik-beradiknya juga mengalami masalah mental. 2 daripada mereka kini ditempatkan di rumah kebajikan. Jelas ibu 3 anak itu lagi memandangkan dia sendiri terpaksa bergantung kepada ubat, tidak mampu menguruskan ibunya. Setiap 6 bulan, Aslin perlu ke Jabatan Sekretari Hospital Melaka untuk rawatan. Saya memang sayang mak saya. Kalau boleh saya nak uruskan dia sepenuh masa, tapi tak boleh. Masa tak mengizinkan saya sebab saya kena uruskan diri saya, keluarga saya. Jadi kan tiba-tiba saja. Itu masalah dia. Itu yang saya kekangan masa lah, nak kejar nak kejar mak, jadi nak kejarkan urus keluarga saya. Jadi kalau boleh biar ada orang urus mak lah yang sepenuhnya lah. Ada tempat khas untuk dia lah. Menurut Aslin, dia bernasib baik apabila dibantu saudara mara untuk menguruskan ibunya. Ia termasuk bantuan kewangan membeli barangan keperluan seperti lampin pakai buang dan susu yang menelan belanja kira-kira RM600 sebulan. Sekarang ni saya terpaksa kurung mak dalam rumah sebab ada satu hari dia terkeluar lepas daripada rumah hingga takut kereta nak langgar dia. Lepas tu terpaksa kunci dia rumah tu. Depan belakang kunci. Depan belakang kunci. Setakat ini ibunya hanya menerima bantuan lampin pakai buang daripada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Japurun Duyung sebanyak 3 pack sebulan serta sumbangan orang ramai. Baik, tidak mengira usia dan jantina mendapatkan sebanyak serta sebesar mungkin. Itu yang menjadi matlamat setiap peserta pesta menangkap ikan di Estet Ikan Air Tawar Pailana Lancang, Pahang. Yang pasti tiada seorang pun daripada lebih 2,000 peserta yang pulang dengan tangan kosong. Sudahlah berpanas terik, jiwa peserta lebih terbakar apabila ada ikan dengan berat lebih 20 kg sangkut di jala peserta lain. Bagi Adnan Abdul Latif dari Mentaka, pengalaman itu sudah pasti sukar dilupakan kerana ia bukanlah suatu yang mudah. Ini kali ketiga lah saya datang ke sini dengan kawan. Kali kedua dulu tak pernah lagi dapat ikan besar ni. Ni kali pertama rezeki lah. Cuma mari ni untuk berseronok-seronok lah kan.
ikan apa? Dapat ikan tadi, ikan kap paling besar dalam 17 kilo lebih lah. Itu lah paling besar sekali. Panjang mari kat sini lah. Bagi Jaafar Abdul Rani dari Felda Sertik Bentong, walaupun tidak mendapat ikan bersaiz mega, tetapi jumlah hasil diperoleh sangat luar biasa, iaitu hampir 100 kg dengan kebanyakannya ikan pating. Pengalaman itu turut dikongsi seorang wanita warga emas selama awang 80 tahun dari Kampung Bolok Lancang, Temerloh. Umur makcik dah 80, tapi makcik ni suka bila mencari ikan mana-mana. Dapat tak dapat tak kira, tapi dapat juga rezeki Tuhan beri. Mana-mana makcik pergi tak pernah kosong. Sementara itu, Pengarah Kanan Bahagian Biosekuriti Perikanan Jabatan Perikanan Malaysia, Dato' Adnan Hussein berkata, program seperti ini akan diteruskan bagi menambah sumber pendapatan estet ikan ini. Jelasnya, konsep projek estet ikan merupakan salah satu projek secara usaha sama antara Jabatan Perikanan dan komuniti setempat atau Jawatan Kuasa Estet yang terdiri tuan tanah dengan mengusahakan kembali payah terbiak. Setiap peserta dikenakan bayaran masuk sebanyak RM3. Bagi aktiviti menjala dikenakan bayaran RM50, manakala bagi pembantu menjala RM15. Kali terakhir, estet ikan paya Lana ini dibuka untuk aktiviti seumpama ini pada tahun 2016. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB yakin dapat memperluaskan khidmatnya dalam skala lebih besar menerusi platform Karnival Jom Heboh yang sedang berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah. Selain khidmat nasihat, pelaburan pelbagai perkhidmatan turut disediakan, termasuk mengemas kini nombor telefon dan pendaftaran portal My ASNB untuk menikmati semua kemudahan pelaburan digital yang ditawarkan My ASNB seperti menambah pelaburan, menyimak baki terkini dan autolabur secara percuma. Khemah pameran ASNB menjadi tumpuan pengunjung pada Karnival Jom Heboh Anjuran Media Prima Berhad MPB yang berlangsung di dataran Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Sabah. Pengunjung tidak melepaskan peluang untuk mendapat informasi mengenai kelebihan melabur dan tip pelaburan mudah yang membantu menambah pelaburan. Selain mendaftar portal My ASNB, pengunjung turut mengambil kesempatan membuka akaun atau unit amanah ASNB yang lain dengan pelaburan permulaan serendah RM10 untuk diri sendiri atau untuk anak seawal usia kelahiran mereka. Bawa family dan bagi siapa yang bawa anak tu jangan lupa bawa my kit sebab kita boleh registerkan untuk anak untuk buat pelaburan. Dan yang paling penting sekali bagi mereka yang tak pernah ada buku, yang tak pernah ada akaun dekat SNB, gunakan peluang ini. Kami bersama TV3, bersama Jom Heboh untuk memberikan peluang kepada rakyat Sabah untuk membuat pelaburan di ASB. Dan bagi mereka yang dah ada akaun tapi belum buat My SNB, silakan. Sini pun peluang kita ada lebih kurang 70 orang staf yang daripada SNB datang untuk memberikan perkhidmatan kepada pelabur di KK. Antara kemudahan yang boleh digunakan menerusi My ASNB ialah pelaburan tambahan online dan autolabur yang membolehkan pelabur menetapkan pelaburan bulanan secara automatik setiap bulan terus ke dalam ASB. Menerusi autolabur, pelabur boleh menetapkan pelaburan bulanan serendah RM30 dan boleh menukar jumlah pelaburan yang ditetapkan mengikut keselesaan pada bila-bila masa. Paling menarik, perkhidmatan yang ditawarkan ini semuanya percuma berbanding yang ditawarkan platform online yang lain. Pengunjung turut berpeluang menerima baucer unit amanah RM10 yang boleh digunakan untuk membuka akaun pelaburan dengan ASNB. Luangkan cuti hujung minggu anda untuk mengurus kewangan anda bersama ASNB di Festa Labur PNB di Karnival Jom Heboh Sabah yang berakhir hari ini. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Lakukannya menerusi undang-undang. Johnson membuat kenyataan itu selepas Parlimen meluluskan rang undang-undang bertujuan menghalang UK keluar daripada EU tanpa sebarang perjanjian. Johnson berikrar untuk membawa negaranya keluar dari EU pada 31 Oktober sama ada menerusi perjanjian atau tidak. Beliau juga tetap berkeras tidak akan meminta lanjutan tambahan dari Brussels. Sehubungan itu, sekumpulan ahli parlimen termasuk 21 ahli parlimen kerajaan yang didakwa membelut berkata mereka bersedia mengambil tindakan undang-undang bagi memastikan penangguhan itu dapat dikuatkuasakan. Pertukaran banduan antara Rusia dan Ukraine yang dinantikan sekian lama diadakan semalam dengan 70 banduan terbabit dalam upacara bersejarah itu.
Sumber kerajaan Ukraine berkata pertukaran membabitkan 35 banduan daripada setiap pihak dengan beberapa banduan berprofil tinggi turut menjadi sebahagian pertukaran. 2 bas bercermin gelap dilaporkan meninggalkan penjara Lefortovo di Moskow diiringi konvoi polis sebelum bas tiba di terminal Vnukovo bagi penerbangan kerajaan Rusia. Pesawat kerajaan itu kemudian mendarat di lapangan terbang Boryspil di Kiev, Ukraine. Pertukaran banduan besar-besaran adalah yang pertama antara kedua-dua negara sejak konflik tercetus di timur Ukraine pada 2014. Itu antara langkah penting dalam mengurangkan ketegangan antara negara jiran bekas Soviet itu berhubung perpisahan Crimea dan perang dengan pemisah di sokong Rusia yang sudah meragut lebih 13,000 nyawa. Pakistan memberi amaran akan mengenakan tindak balas sepenuhnya ke atas India berhubung isu Kashmir. Perdana Menteri Imran Khan mengulangi ketegasan itu ketika Pakistan menyambut Hari Pertahanan yang ke-54 sebagai memperingati kejayaan dalam peperangan dengan India pada tahun 1965. Khan dilaporkan berkata Angkatan Tentera Pakistan sanggup berkorban demi mempertahankan Kashmir dan kini telah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan terburuk. Ketegangan kembali tercetus antara dua musuh tradisi itu sejak New Delhi menghapuskan kuasa autonomi Kashmir pada 5 Ogos lalu. Jammu dan Kashmir adalah wilayah Himalaya yang dikuasai India di mana sebelum ini ditadbir secara autonomi menerusi artikel 370 Perlembagaan India. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dalam pusingan kelayakan akhir Sukan Olimpik Tokyo 2020. Esok, undian akan dilakukan di Ibu Pejabat Persekutuan Hoki Antarabangsa di Lausanne, Switzerland bagi menentukan kedudukan Malaysia yang akan bertemu pasukan mana bagi sesi kelayakan berkenaan. Sasaran pada Olimpik hanya satu lah, mesti layak. Sasaran kita mesti layak. Walaupun pada masa ni kita ada banyak ura-ura kan, ramai orang terlalu excited lah sebab dengan kita punya undian yang akan dibuat secara rawak pada hari Isnin. Jadi saya pun terima banyak ramalan lah. Jadi pendirian MHC dan jurulatih dan pemain, siapa kita main pun mesti layak. Tambah Datuk Syamala, tiada alasan untuk skuad negara tidak menunjukkan prestasi yang baik kerana persediaan telah dilakukan. Beliau hadir pada majlis perasmian Hoki Trofi Cabaran Pauline Greenturf and Brother James Macon 2019 yang dirasmikan Menteri Pengangkutan Anthony Luke di Sekolah Kebangsaan St. Paul's Romban. Their mentality is stronger now. They are playing more with heart. 2 years back, dia macam tak semangat. They are not playing with heart, just playing for the fun of being a Malaysian team. But now they're playing more with heart. So I see their level at Olympic and the World Cup coming soon, or Asian Games. I would feel that we have a chance. Hadir sama di majlis tersebut adalah bekas pemain dan jurulatih negara Stephen Van Hoosen dan Gary Fidelis yang juga melahirkan pendapat mahu melihat kejayaan pasukan hoki negara melangkah ke Sukan Olimpik Tokyo 2020. Usaha menyediakan pada hoki bagi kejohanan ini adalah sumbangan dari pelbagai pihak termasuk bekas pemain hoki negara yang lahir dari sekolah tersebut dengan kos keseluruhan bernilai RM126,000. Liga Futsal Wanita MPFL 2019 Selangor terus konsisten memburu kejuaraan apabila meraih kemenangan pada perlawanan ke-11 menundukkan Perak 5-1. Bagaimanapun, pasukan Kuala Lumpur mengekori rapat dengan perbezaan satu mata di belakang menjadikan perlawanan terakhir di antara Selangor dan Kuala Lumpur hari ini penentu siapakah yang bakal menjuarai Liga Wanita MPFL untuk edisi yang pertama ini. Selangor tidak menunggu lama membuka jaringan pertama menerusi Fatih Syahidah Azmi pada minit kedua. Namun Perak sempat menyamakan kedudukan pada minit ke-9 menerusi Farahiyah Rizwana. Bagaimanapun 2 minit kemudian Farah Najihah Aziz menggandakan kedudukan Selangor 2-1. Bersambung separuh masa kedua, Afrina Azhar meluaskan jurang 3-1 pada minit ke-26. Selang 3 minit, giliran Naziratul Amira Nasri menjaringkan gol keempat Selangor. Sebelum Husna Dara Deni melengkapkan gol kelima pada minit ke-34. Perkembangan badminton terbuka Taiwan 2019, beregu lelaki profesional negara Goh Wee Sham dan Tan Wee Kiong gah melangkah ke perlawanan akhir yang akan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib berbeza dialami beregu campuran profesional Chan Peng Sun Goh Liu Ying yang terkandas di separuh akhir. Menentang beregu berpengalaman dari Denmark Mathias Boe dan Mats Conrad Petersen nyata memberi saingan buat beregu negara.
Wisham dan Wee Kiong tewas set pertama 18-21. Bagaimanapun, kedua-duanya bangkit melawan memenangi dua set berikutnya 21-11, 21-12 untuk menempah tempat ke perlawanan akhir menentang beregu Korea Choi Song-lu dan Seo Seung-jae. Sementara itu, Chang Ping-sun dan Goh Liu Ying terkandas di separuh akhir. Beregu campuran profesional negara itu bertemu beregu Hong Kong tewas 10-21, 17-21. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform media sosial dan digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Syahira Izzatiya. Salam hormat dan Assalamualaikum.